satu agensi teknikal yang terunggul untuk memberikan khidmat nasihat teknikal kepada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga di daerah-daerah. Kami JKAP melaksanakan fungsi-fungsi dan kuasa-kuasa yang berhubung dengan jalan persekutuan di bawah Akta Pengangkutan Jalan nombor 87, Akta 333 merupakan inilah punca kuasa bagi JKAP untuk melaksanakan apa-apa kerja-kerja pembangunan di jalan raya. Dalam konteks JKAP Terengganu, bagi tahun 2022, JKAP Terengganu sedang menyelia sebanyak 67 buah projek yang kini dalam peringkat pembinaan yang mana melibatkan semua peruntukan sebanyak hampir 1.5 bilion ringgit. Projek-projek ini sedang dipantau rapi dan berterusan supaya pelaksanaan projek mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta projek-projek yang dilaksanakan tersebut tidak dikategorikan sebagai projek sakit. Projek sakit ini merupakan satu perkara yang sensitif dan saya selaku pengarah di JKAP Terengganu ini sedaya upaya untuk cuba mengatasi projek sakit. Sehingga akhir tahun 2022, sebanyak 15 projek telah berjaya disiapkan oleh JKAP Negeri Terengganu dan telah pun diserahkan kepada pihak pelanggan kita yang merangkumi 4 projek negeri dan 11 projek persekutuan. Di antara projek-projek yang terbesar yang kita baru-baru ini telah diserahkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi iaitu projek Politeknik Besut dan juga lintasan Kuala Terengganu iaitu KT Bypass. KT Bypass ini menjadi kebanggaan kepada kita JKR secara khususnya kerana kita telah berjaya menyiapkan projek ini untuk memberi kemudahan kepada hampir 70,000 penduduk di sekitar Kuala Terengganu. Selain pada itu, dia boleh mempercepatkan perjalanan daripada di sebelah utara iaitu di sebelah Cendering Besut ke sebelah di sebelah selatan Cendering Besut ke sebelah utara iaitu ke Gombadak dan juga Kuala Nerus, menjibatkan masa yang biasanya hampir pada 45 minit kepada hanya 10 minit sahaja. Ini merupakan satu kebanggaan kami lah bila siapnya projek lintasan Kuala Terengganu iaitu KT Bypass. Di samping itu juga sebanyak 4 bilangan projek di peringkat perolehan JKAP Terengganu akan ditender pada tahun hadapan di bawah peruntukan RP3. Penyelenggaraan jalan raya ini menjadi satu kewajipan yang sebenarnya lah kepada JKAP, tak kira jalan persekutuan ataupun jalan negeri. Kita telah pun menyelenggara sepanjang 21,954 657 km, di mana pecahan jalan tersebut, jalan persekutuan adalah 1,280 km daripada Kemaman sampai ke Besut dan jalan negeri adalah 20,674 km berdasarkan statistik jalan raya pada tahun 2021. Perlu saya perjelaskan di sini kepada pengguna jalan raya, bidang kuasa penyelenggaraan jalan di bawah seliaan JKAP Terengganu adalah jalan persekutuan, iaitu jalan persekutuan utama, jalan persekutuan FEDA, jalan persekutuan ke institusi dan jalan persekutuan ke kawasan industri bermula dengan kod jalan raya FT yang diselia oleh konsesi Roadcare. Kita ada konsesi yang kita lantik beberapa tahun yang lalu untuk menyelenggara jalan persekutuan. Di mana jalan negeri juga kita ada 2 konsesi yang akan melaksanakan di belah utara dan juga di sebelah selatan negeri Terengganu, iaitu Syarikat Sosokai Resources JV Sdn Bhd dan MS Cita Jaya Sdn Bhd, di mana kedua-dua syarikat ini membantu JKR untuk memastikan penyelenggaraan jalan raya di negeri, jalan negeri berada dalam keadaan baik. Kesemua kategori jalan ini mempunyai sistem penomboran masing-masing yang boleh dilihat pada papan tanda yang tertera di setiap jalan berkenaan. Jenis-jenis kerja penyelenggaraan kesemua jalan-jalan adalah sama. Perkara yang berkaitan dengan kerja penyelenggaraan jalan telah disenaraikan dengan jelas dalam dokumen perjanjian antara pihak kerajaan dengan syarikat-syarikat konsesi yang telah pun dilantik. Antara kerja utama yang dijalankan adalah kerja-kerja penyelenggaraan rutin seperti menampar pothole, meratakan bahu jalan, motor rumput, mencuci perabot jalan, menyenggara jambatan dan pembetung, mencuci longkang dan juga pemeriksaan berjadual. Di samping itu juga terdapat kerja-kerja penyelenggaraan berkala, iaitu berkala pavement. Yang ni yang kita tengok di tengah-tengah jalan, jentera membuat lapis semula jalan-jalan kita yang telah pun lama kepada menggunakan permit yang baru.
Untuk yang manakala untuk yang bukan pavement, bermakna di luar kawasan jalan, kita buat kerja-kerja kecemasan juga ada, iaitu kerja-kerja yang seperti kegagalan cerun runtuh, kita buat pembaikan segera, dan juga jambatan yang runtuh, kalbut yang runtuh. Baru-baru ni di musim banjir yang lepas, kita ada beberapa jalan kita yang mengalami keruntuhan. Sudah tentu di mana-mana agensi pun kita ada SOP pada JKR untuk melaksanakan projek-projek JKR, sememangnya tertakluk kepada prosedur-prosedur dan garis panduan yang ditetapkan untuk dipatuhi dan juga sebagai check and balance bagi projek yang diuruskan oleh JKR. Kita menggunakan program kerja yang dipanggil work program bawah CPM. Yang ini adalah diwajibkan kepada semua kontraktor untuk memantau pelaksanaan projek menggunakan CPM. Ini juga bagi memastikan penyampaian projek delivery yang dilaksanakan secara selaras dengan piagam pelanggan jabatan. Pemakaian sistem pengurusan bersepadu juga kita amalkan di JKR, iaitu sistem SBP ini meliputi sistem pengurusan kualiti SPK, iaitu JKR ISO 9001-2015, sistem pengurusan alam sekitar di bawah ISO 14001, sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ISO 45001, sistem pengurusan tenaga ISO 5001-2018, dan sistem pengurusan anti rasuah SPAR ISO 37001-2016. Penggunaan sistem SOP ini adalah untuk memastikan projek-projek kerajaan yang dilaksanakan oleh JKR lebih telus, tersusun dan dibuat berdasarkan tata cara dan skop kerja yang dinyatakan selaras dengan kos yang telah dipersetujui, untuk disiapkan dalam kualiti yang baik mengikut tempoh masa yang ditetapkan serta dapat memenuhi keperluan pelanggan. InsyaAllah JKR sentiasa menyokong dan memainkan peranan yang sebagai agensi pelaksana bagi membuat pemulihan projek-projek terbengkalai yang terpilih. Ini termasuk dalam memberi khidmat nasihat teknikal berkaitan dan juga menyediakan dokumen serta melaksanakan proses perolehan untuk tender semula bagi projek-projek yang terlibat sebenarnya yang diperlukan oleh pihak pelanggan kita. Kita dalam ledakan teknologi yang terkini sekarang ini, rakyat mudah untuk membuat apa-apa aduan ataupun komen melalui media sosial yang sangat berkesan untuk merapatkan juran antara jabatan dengan pengguna. Saya selaku pengarah kerja raya mengalu-alukan segala komen dan juga aduan bagi untuk meningkatkan prestasi kita sebagai JKR Terengganu. Oleh yang demikian, JKR Terengganu juga tidak terkecuali menggunakan platform Facebook, Twitter dan Instagram bagi membolehkan pengguna memberikan pandangan, maklum balas atau aduan secara terus. Platform ini tersedia di ibu pejabat dan juga di semua JKR daerah-daerah. Pada masa yang sama, pengguna boleh juga menggunakan sistem pengurusan pengaduan awam, iaitu SISPA Kerajaan Negeri Terengganu yang sedia ada bagi membuat sebarang aduan yang berkaitan. Maklumat-maklumat terkini yang relevan berkaitan JKR sentiasa kita kemas kini melalui laman web Jabatan Kerja Raya dan boleh dimuat naik melalui laman FB dan juga Twitter Jabatan. Yang terutamanya kepada kontraktor-kontraktor yang ingin mendapatkan maklumat tentang tender-tender yang dikeluarkan oleh JKR, boleh melayari laman yang saya sebutkan tadi. Bagi mana pihak yang mendapatkan maklumat yang berkaitan selain daripada tender, boleh melalui laman-laman web JKR berkenaan. JKR Terengganu bukan sahaja merupakan jabatan teknikal kerajaan yang terbesar, tapi akan sentiasa memberikan khidmat teknikal yang terbaik untuk memastikan infrastruktur negeri Terengganu dinikmati oleh pengguna. Kita JKR Terengganu dan saya selaku pengarah JKR selalu komited bagi memastikan segala yang dirancang pembangunan JKR negeri Terengganu dapat dicapai seperti mana yang dikehendaki oleh pihak kerajaan. Di mana bajet 2023 yang baru-baru ini juga dilihat dapat membantu untuk meningkatkan infrastruktur negeri Terengganu khususnya dan negara secara amnya. JKR Terengganu bertekad untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan melalui penambahbaikan yang berterusan di dalam segala bidang yang dipertanggungjawabkan kepada kami untuk dilaksanakan. Yang pentingnya
bagi memastikan JKAB Terengganu ni tetap relevan sampai bila-bila.